Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu was-siratal mustaqim, siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatim lima sabaqa wan nasilil haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba 'alaikumul qital. Kutiba 'alaikumul qital wa huwa kurhun lakum wa 'asa an takrahu syai'an وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Sadaqallahul aliyyul azim. Fighting has been enjoined upon you while it is hateful to you, but perhaps you hate a thing that it is good for you, and perhaps you love a thing and it is bad for you, and Allah knows while you know not. Alhamdulillah, yang saya muliakan Tuan Imam, pimpinan jawatan kuasa masjid, pengurus, pengatur, penjaga, pelaksana, penggerak, pencatur dan pengatur, penjaga rumah Allah dan penerus penyambung lidah Rasulullah dalam menjaga setiap inci bumi dan masjid ini. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, muslimin dan muslimat, dari utara membawa sejahtera, dari timur membawa makmur, dari barat membawa berkat, dari selatan membawa teman dan kawan-kawan. Mudah-mudahan siapapun tuan-tuan, dari mana jua, dari penjuru dan arah mana, dan dari penjuru dan arah benua mana yang tuan-tuan tiba dan hadir, mudah-mudahan Allah akan selamatkan perjalanan tuan-tuan insya-Allah. Tuan-tuan datang dengan iman, kita dipertemukan dengan iman di bawah lembayung dan payung kerahmatan dan keamanan. Mudah-mudahan pulang kita berbekas keimanan dan pulang kita berbekas tertingkatnya indeks ketakwaan. Ayuhan nas ittaqullah qusikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah mukminin rahimakumullah. Pertama dan selamanya, ayuh sama-sama kita meningkat dan merafakkan, meninggi seoptimum dan semaksimum mungkin nilai dan indeks ketakwaan kita kehadrat Allah Azza wa Jal dengan memutuskan seketika hubungan keduniaan, hubungan kelaraan, hubungan yang boleh mengganggu gugat fokus tumpu kita pada setiap bicara dan mutiara ilmu yang bakal dikupas secara tuntas dari hati yang penuh dalam dan ikhlas. Mudah-mudahan natijahnya berbekas. InsyaAllah tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, ayat yang saya bacakan sebelum tu, makluman sesiapa yang tertinggal phone, sila tuntut segera di meja urus dia sebelum phone ini menjadi milik penceramah malam ini. Siapa yang tertinggal phone boleh ambil dekat meja ni lah. Dekat mana tadi? Boleh rujuk dekat AJK Masjid. Seorang lelaki. Okey, ada nampak gambar kat sini. Okey, insya-Allah siapa yang tertinggal phone boleh ambil kat tepi penceramah. Dia sengaja tinggal sebab nak selfie dengan ustaz. Taktik ni. Okey tuan-tuan, insya-Allah ayat yang saya bacakan surah Al-Baqarah, diperintah dan disyariatkan ke atas kalian peperangan dan dihalalkan peperangan ke atas kalian.
Dan pastinya when we are talking about war, bila kita berbicara tentang peperangan, pasti yang akan tergambar dan akan tervisual dalam minda kita dengan air mata, darah, kekejaman, kezaliman, penderitaan, tangisan, perpisahan, kematian, darah. Dan tak ada siapa pun manusia yang suka dan redha akan peperangan. Nahi kushnahi. Tak ada siapa yang suka akan episod perpisahan, episod kezaliman. Ini kata Allah Azza wa Jalla. Wa huwa kurhul lakum, kalian mesti benci dan kalian tak suka punya. Sebab perang ni akan menatijahkan kerosakan, kemusnahan, perpisahan dan hilang nikmat sebuah negara dan kemerdekaan dan kebebasan. Namun terkadang kata Allah Azza wa Jalla dalam hidup manusia ni, wa asa an takrahu syai'a. Dalam hidup manusia terkadang ada benda yang kita tak suka, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, but perhaps apa yang kita tak suka itu menjadi lebih baik pada kita. Perhaps you will love it. Benda yang hang tak suka tu, kamu pasti kembali akan suka. Dan benda yang kita suka itu, mungkin dia buruk bagi kita. Maka kata Allah Azza wa Jal, maka redalah dengan apa yang dinatijah, yang dihalalkan untuk kalian. Maka mukadimah permulaan saya tuan-tuan, peperangan ni kita tak suka. Tetapi, benda yang kita tak suka itulah tuan-tuan, dalam bentuk, dalam konteks peperangan, tajuk kita nak bincangkan malam ni. Mungkin siapa yang follow saya kesinambungan bicara tentang akhir zaman, krisis antara Islam, Israel dan Palestin, Islamis ataupun Yahudi dan Islam ini tuan-tuan, kita tak suka perang, tapi perang itulah salah satu, is a one of the signal, salah satu isyarat dan salah satu tanda umat Islam bersuara. Itulah suara kami wahai Israel, itulah suara kami wahai Yahud. Khaybar, Khaybar ya Yahud, Jaish Muhammad sawfa ya'un. Dentuman dan balasan setelah berada dalam puluhan tahun Hamas berada dalam persembunyian. Tuan-tuan, tiba-tiba bertindak. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, maka nak bagi tahu bahawa itu suara awal kami. Jangan sampai kami menghantar suara-suara yang berikutnya. Maka perang itu adalah bentuk tindak balas. Dan perang itu adalah jawapan kepada persoalan, kepada setiap ancaman dan kekejaman yang telah Israel berikan semenjak 75 tahun tertegaknya negara haram Yahudi 15 Mei 1948. Maka kita hantar Brigade Al-Qassam itu sebenarnya itulah bentuk paling lembut yang kami boleh buat. Sebab hampa dah lama berkasar. Maka ayat ni nak beritahu bahawa perang tu memang tak elok, memang tak suka. Tapi halal bagi kamu when the exact time. Bila sampai tempat dan masa yang tepat, maka dia bom, dia satu benda yang paling, itulah benda yang paling mudah untuk kita ajar Israel. Sebab mereka berjalan dengan keangkuhan dan kesombongan. Perangai Yahudi tak boleh dikongsi, tak boleh ditandingi, tak boleh ditewasi. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, ini penyakit Yahudi. Tak boleh ditandingi, dia tak boleh. Dia tak boleh di-share. Walaupun Yahudi berkongsi bangsa tok nenek moyang yang sama. Kita dah ulas panjang kan. Bangsa-bangsa utama dunia berkongsi tok wan yang sama. Nabi Allah Ibrahim AS daripada jalur 3 isteri. Tapi perangai Yahudi memang tak boleh kongsi. Maka dia nak, akulah warrior. Akulah yang paling nombor 1. World number 1. Akulah yang paling champion. Siapa lawan aku siap. Sebab aku tak boleh ditandingi dan aku tak boleh dikongsi. Itu penyakit dan perangai Yahudi. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Ayuh tuan-tuan, kita berikan tumpuan fokus kepada antara 3 tanah yang menjadi hak milik kita bersama. Saya ulang. Hak tanah yang menjadi hak milik kita bersama. Apa maksudnya tuan-tuan? Saya dan tuan-tuan memiliki dan mempunyai hak ke atas tanah Al-Aqsa. Kerana setiap inci tanah Al-Aqsa adalah tanah wakaf umat Islam satu dunia. Yang kedua Masjid Hagia Sophia. Yang ketiga stesen jalur Hijaz di Madinah. Itu dah memang termaktub dalam perjanjian semenjak bumi ini wujud sampai hari kiamat. Ketiga-tiga tanah ni adalah tanah wakaf umat Islam. Maksudnya kita pemilik bersama. Sebab tu kita kena bersuara. Itu tanah kami. Aqsa bukan tanah Palestin, Aqsa bukan tanah Arab, Aqsa tanah umat semua se-Islam
yang berkiblatkan, yang berpandukan kiblat yang sama, sujud ke arah kita, sujud ke arah satu kiblat yang sama. Selagi kita sujud ke arah kiblat yang sama, maka kita berhak untuk claim that is our land. Muslimin dan muslimat rahmatullah. Dalam setiap inci Masjid Al-Aqsa ini tuan-tuan, Sallallahu alaihi wasallam Muhammad telah berlaku pada perang Oslo 1910 tuan-tuan. Telah berlaku satu perjanjian yang termaktub pada 1910 ketika mana Presiden Fatah Palestin PLO Sallallahu alaihi wasallam Muhammad yang telah gugur pada beberapa tahun yang lalu, iaitu Yasir Arafat, telah mengisytiharkan pada 1988 tuan-tuan, Sallallahu alaihi wasallam Muhammad berlaku perjanjian Oslo pada 1993 di mana telah berlaku persepahaman dan perjanjian antara Israel, antara Yahudi bahawa wujudnya dia panggil konsep two state solution, solusi dua negara dalam tanah yang sama. Palestin berasal dari perkataan Al-Falas. Sebelum munculnya negara Palestin ni, Mesir dan Palestin adalah satu tanah yang sama. Daripada nama Al-Falas datang satu sekelompok manusia yang menyerbu satu kampung daerah yang namanya Al-Falas di Mesir, maka berlaku asimilasi, normalisasi dan perbincangan, akhirnya berlaku perdamaian. Saya ringkaskan tuan-tuan, akhirnya mereka minta tanah kerana mereka telah berjaya menguasai bumi Al-Falas, akhirnya berlaku persempadanan dan perpisahan wilayah Mesir dan Palestin, maka wujudlah negara Palestin. Dalam kitab, dalam kajian The Table of Nation menunjukkan bahawa tuan-tuan, antara bangsa awal, antara golongan terawal yang menduduki dan mendiami bumi Al-Falas ataupun Palestin ini adalah golongan yang disebut Kan'aniyun. Golongan yang sebelum lahirnya Nabi Allah Ibrahim AS lagi. Mereka ni antara golongan yang menduduki dan mendiami awal. Maka tidak ada evidence jelas mengatakan Yahudi claim itu negara mereka. Bukan mereka yang terawal. Ada golongan yang lebih awal yang Allah izinkan berada di bumi Al-Falas ataupun Palestin. Tuan-tuan, berlaku sempadan kawasan jajahan taklukan ini, dia panggil daerah 3 zone. Zon A dipanggil zon kita punya. Okey, zon mana? Zon Gaza, zon Hebron yang menjadi tempat titik akhir. Tuan-tuan masih ingat Hebron ni ada sejarah ketika mana Sayyidina Tamim Al-Aus Ad-Dari yang pernah berjumpa Dajjal dan dia cerita kat Nabi sekian. Dan pada zaman Nabi Allah Sayyidina Umar Al-Khattab, disebabkan dia ni pernah berjasa dan dia pernah cerita kat Nabi, antara manusia terawal yang pernah bertemu dengan Dajjal tuan-tuan, Al-Masih. Pada zaman Nabi lah, orang Kristian, orang Nasara akhirnya bertemu memeluk Islam. Pada zaman Sayyidina Umar, dia minta tanah kepada Sayyidina Umar, Khalifah umat Islam ketika itu, sebab dia pernah berjasa pada Nabi bagi tahu kat mana tempat titik persembunyian Dajjal. Akhirnya Sayyidina Umar bagi tanah, dan tanah itu adalah tanah Hebron di Palestin, dimiliki oleh orang anak beranak susur galur Tamim Al-Aus Ad-Dari, sahabat Nabi yang pernah bertemu Dajjal. Kawasan ni, kawasan A ni tuan-tuan, kawasan kita punya, kawasan orang Islam, termasuk jalur sempadan Gaza. Sallallahu alaihi Muhammad. Okey. West Bank. Kawasan B, zon B, dia panggil kawasan yang total solid Tel Aviv Israel, yang Israel punya. Dan kawasan C, Jerusalem, inilah yang menjadi pada berapa tahun yang lalu ketika Amerika Syarikat dipimpin oleh Donald Trump. Daripada Bill Clinton, George W. Bush, apalagi Barack Obama sampai Donald Trump bertukar ke Joe Biden. Dalam 5 orang presiden Amerika yang terkini ni tuan-tuan, yang terakhir ni, Donald Trump yang kita sebut terpaling Israel. Dia telah berjaya, dan bukanlah berjaya, dia telah berani mengisytiharkan bahawa memindahkan semua kedutaan Amerika kepada Tel Aviv dan mengisytiharkan bahawa Jerusalem, Baitul Maqdis adalah ibu negara sah Israel. Mana presiden Amerika yang berani mengisytiharkan secara terbuka? Hanya Donald Trump. Dan waktu baru ni bila ketika berlakunya serangan 7 Oktober, 7 Oktober tuan-tuan, tragedi Oktober. Antara orang yang terawal bangkit mengucapkan takziah dan menyokong kepada Israel adalah Joe Biden. Sebab syarat untuk menjadi presiden, sebab tak lama ni akan berlaku pilihan raya. Mana-mana calon untuk
nak melobi jawatan presiden, dia mesti pro, tersangat pro. Sangat pro Israel. Kalau tidak, hang jangan harap nak naik presiden. Maka Joe Biden telah menunjukkan simpati paling awal. Sebab apa? Sebab nak melobi, takut tak menang. Nak bagi tahu tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sekali kita akan tengok, ada tak negara-negara di blok Islam yang mengucapkan takziah? Dalam arti kata yang lain, dia menyokong apa yang berlaku dekat Israel. Ada tak blok negara Islam yang simpati, yang menangis air mata, bukan melihat Gaza, tapi melihat Israel? Kononnya Hamas menyerang hendak. Kononnya Hamas menyerbu hendak. Kononnya Hamas berlaku zalim, serang dalam diam, serang dalam senyap. Oh, yang selama ni hampa duk serang 1948, hampa tak sedang. Ini baru sekali kita attack, hampa dah bising. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Cepat panas nampak? Okey. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, Jerusalem ni dia ada belah east and west. Sebelah timur dimiliki berkongsi antara orang Islam dengan Jerusalem sebelah barat. Itu dimiliki tanah ni yang berkongsi. Tuan-tuan, bumi ini bumi yang menjadi rebutan tiga agama. Daripada semenjak zaman sebelum Nabi lahir lagi. Sejak zaman Nabi Allah Daud, Nabi Sulaiman, kan, kerajaan-kerajaan Yahudi awal, Bani Israel, sebelum lahirnya Zionis kemudian inilah cerita awal zaman kegemilangan. Orang Yahudi percaya, Yahudi kan, salah satu tanggapan Yahudi, penyakit Yahudi ni, tuan-tuan cek kan, siapa ada penyakit ni mungkin ada nilai elemen keyahudian dalam diri dia. Cuba cek, ada ke tak ada? Penyakit Yahudi, dia suka membina tanggapan dan andaian, dan dia percaya dengan anggapan dan tanggapan yang dia buat, dan siapa yang tak sokong andaian dan tanggapan dia, hang siap. Itu penyakit Yahudi. Dia menganggap Yahudi negara, Palestin negara dia, dan dia membina tanggapan Yahudi is our land, our country, our promised land yang dijanjikan oleh Tuhan. Dia itu anggapan dia, dan dia percaya anggapan tu betul. Tiba-tiba kita lawan dia, siap kena sembelih. Ada tak kawan-kawan kita yang post dalam grup, dia post satu isu, orang tak sokong, orang tak like. Siapa tak like, siapa tak sokong benda yang dia post, silap banyak. Memang bergaduh, pom-pom, lepas tu gelap grup. Merajuk Ustaz, admin pujuk balik, masuk balik. Up satu isu, orang tak sokong, orang tak like, orang tak bagi emoji, merajuk. Nak sokong macam mana? Benda tu tanggapan hang buat tu tak betul. Hang cuba menegakkan benang yang basah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, mengeringkan benang yang basah. Dah basah-basah lah. Macam mana nak kering kan? Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, Yahudi percaya ini titik akhir mereka. Palestin tuan-tuan disebut sebagai Ardul Mahsyar wal Mansyar. Maksudnya sebelum berlakunya kiamat, negara dan tanah yang paling akhir akan tertutup dan ditutup oleh Allah di bumi ini. Negara paling last selamat adalah Palestin. Ardul Mahsyar wa Ardul Mansyar. Negara yang akan dibangkitkan setelah berlakunya kiamat, dan negara akhir ketika berlakunya goncangan kiamat, negara yang paling selamat adalah Palestin. Akhir, titik akhir. Sebab tu Yahudi yang kita pernah sebut sebelum ni, bila mereka melancarkan kempen Go for Green, melancar dan menanam 2.950.000 pokok Gharqad, yang mereka percaya pada kitab-kitab mereka, kitab-kitab Yahudi lama, Old Testament, kitab-kitab Talmud mengatakan hanya pokok ni saja yang boleh menyelamatkan kita, dan hanya Palestin tanah akhir. Sebab tu mereka nak merebut dan meragut setiap inci bumi Palestin, sebab mereka pun percaya itu tanah dan bumi titik akhir, garisan penamat sebelum kiamat, tempat yang paling kita lindung. Sebab tu tuan-tuan, Imam Mahdi bila keluar Umratul, dibebaskan Al-Aqsa, Baitul Maqdis, hadis akhir zaman, akan Imaratul Baitul Maqdis akan dibebaskan, akan diisytiharkan kebebasan dan pembebasan, kemerdekaan buat kali yang ketiga di tangan Imam Mahdi. Yahudi percaya bumi ni bumi paling last yang boleh selamat sebab Al-Mesiah Dajjal akan turun. Kristian pula percaya bila Dajjal turun, kalau tuan-tuan tengok dekat laluan masuk tadi, Sallallahu Alaihi Muhammad, Throne of Sulaiman and the Golden Gate, belah kanan ni
Itulah kawasan laluan tapak kaki Nabi Isa akan masuk ke situ selepas memusnahkan Dajjal di Babul Lud. Ini kepercayaan orang Kristian dalam kitab mereka. Jadi mereka kata apa? Yahudi percaya ini titik akhir mereka. Ini istana agung mereka. Yahudi percaya ini adalah tempat paling selamat. Itu kepercayaan Yahudi. Nak juga. Kristian, tak. Kami pun percaya juga. Kami percaya bila Dajjal turun, Dajjal keluar, maka turunnya Isa bin Maryam, maka akan membunuh Dajjal. Menjadi Tuhan Yahudi. Akhirnya, yang berkuasa di dunia ini adalah kami, Yesus dan juga Kristian. Kita pula percaya bahawa, dan ini yang menjadi keimanan kita, bila Imam Mahdi membebaskan Syria, membebaskan Masjid Manaratul Bayda, Menara Putih, membebaskan Dimashq, membebaskan Damaskus, membebaskan Syria daripada Syiah, membebaskan Baitul Maqdis daripada Israel. Tuan-tuan, peperangan Islam dengan Israel Yahudi ni dia ada dua blok. Satu, Imam Mahdi melawan dengan Israel Zionis ni. Satu, tu blok pertama, fasa pertama. Fasa kedua, ketika mana Nabi Isa bertemu dengan Dajjal dan 70 Yahudi, Toyalisah, yang tu yang keluar daripada Isfahan. Yang tu cerita lain. Itu bukan Yahudi Zionis ni. Yahudi yang sedang berada di Isfahan yang menanti ketibaan Dajjal. So dia ada dua fasa Yahudi ni. Dan bila kita sebut Yahudi, tuan-tuan, tidak semua Yahudi itu sesat dan tidak semua Yahudi itu rosak dan tidak semua Yahudi itu zalim. Dalam rekod lebih kurang 200 hingga 250 ribu daripada 7.5 umat Yahudi, tuan-tuan, 7.5 juta umat Yahudi berada di Israel ataupun Palestin, sekitar 200 ribu Yahudi ultra-ortodoks. Yahudi ortodok ni, Yahudi yang follow Nabi Musa ketika keluar selamat daripada bumi Fir'aun. Mereka follow, yang ni Yahudi, mereka kekal, mereka beriman dengan Nabi Musa. Akhirnya, tuan-tuan, geng-geng ni yang hak rambut panjang, hak pakai topi tinggi, hak duk meratapi di tepi masjid buruk, ada dinding ratapan. Maka duk bermunajat. Geng-geng ni, hak tak heran lah. Hampa duk perang-perang, aku tak heran. Aku kira bermunajat. Geng-geng ni. Geng-geng ni, tuan-tuan, dalam sebahagian riwayat, pandangan ulama eskatologi kata, mereka ni lebih rapat dan mirip kepada ahlul kitab. Dan tak mustahil, mereka ni akan kembali beriman kepada Imam Mahdi bila Imam Mahdi turun. Mereka anti-Zionis. Geng-geng tak pegang senjata ni. Tak semua Yahudi rosak. Muslimin dan muslimat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siapakah pembela Al-Quds? Tuan-tuan kena ingat, tuan-tuan, 1512 ketika Sultan Selim I menaiki takhta dan sultan pertama yang menggunakan gelaran sultan, Khalifah Utsmaniyah. Maka Allah izin, Allah pimpin di tangan baginda Sultan Turki Utsmaniyah yang bernama Sultan Selim ini berlaku 1517 adalah di mana negara Turki Utsmaniyah ketika berjaya meluaskan kuasa ke Eropah, ke Afrika, ke selatan, Gibraltar seumpamanya, tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, akhirnya ketika inilah bumi Palestin, Al-Falas ini diletakkan di bawah tanggungan beban, bukan bebanan, tanggungjawab amanah kasih sayang di bawah daulah Turki Utsmaniyah. Dan sepanjang Turki berada di bawah daulah Turki Utsmaniyah, ada dua negara. Start 1517, Turki Utsmaniyah take over. Biar kami jagalah. Bangsa Arab, bangsa Kurdish, bangsa Barbar, hampa tak boleh jaga. Tak apa, biar kami jaga. Bangsa suku Kayi Turkmen, bangsa Turki yang jaga bumi Mekah, yang jaga bumi Palestin. Sepanjang penjagaan dan pelindungan di bawah daulah Utsmaniyah, setiap inci bumi Palestin haram alaikum Yahudi. Apa jua tanah, bukan sekat tanah, pasiak seinci pun hampa jangan pijak, haram ke atas kalian. Inilah kita kena sokong. Tapi itulah ketika zaman tu bila bangsa Arab termakan hasutan dan godaan Inggeris. Kalau kita fikir logik lah, kalau tidaklah kerana Sharif Hussein termakan hasutan dan godaan, seterusnya Palestin ni takkan berlaku seperti hari ini. Tapi siapa kita untuk menolak takdir? Cuma kita fikir logik dia macam tu. Sebab jatuh revolusi Arab, jatuh Sharif Hussein, Yahudi masuk, Inggeris masuk, British masuk, akhirnya runtuh, hancur, luluh. Maka jatuh Turki, jatuhlah Palestin, jatuhlah Arab. Dua-dua ni serentak, Palestin dengan Hijaz.
bersatu cantik, kemas elok, terjaga, terlindung, terbela. Bukan 102 kan. 1517 sampai 1917, berapa tahun? 400 tahun. Selamat, aman. Tiada sebarang ancaman Zionis maupun Yahudi. Sekok pun Yahudi tak masuk. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka inilah ayahanda kita yang sekurang-kurangnya tuan-tuan tahu untuk anak-anak tingkatan 5, andai kata soalan SPM tahun ni, siapakah pembela Al-Quds? Siapakah pembela Sultan pembela Baitul Maqdis sepanjang pemerintahan Daulah Turki Utsmaniyah? Maka inilah jawapan SPM dia. Sama ada Sultan Selim I atau Sultan Abdul Hamid II. Tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad. Okey, sebagaimana yang saya kongsikan pada detik dan juga perbincangan siri-siri yang lalu, tuan-tuan, ketika mana berlakunya peristiwa tadi, sallallahu alaihi Muhammad, berlakunya peristiwa tragedi Oktober ni, kita akan kongsikan, tuan-tuan. Kita nak tengok sekejap. Kita nak flashback balik. Okey, kita zoom in sekejap. Yahudi ni dia ada beberapa fasa. Fasa awal, fasa baik, fasa soleh lah kita kata. Okey, Yahudi ni dia berjalan dengan kebanggaan dan keegoan. Sebab apa? Antara sebab Yahudi sombong ni conquer dunia, sebab apa? Sebab mereka kan membuat anggapan, andaian, dan mereka menerima kenyataan bahawa 123,980x prophets came from our generations. 123,000 orang lebih nabi-nabi datang dari bangsa keturunan kami. Mau tak kemai? Kita kalau ada generasi orang kaya 10, hampa tengok tok nenek moyang aku kaya pun. Perempuan pergi sekolah pakai bawa beg LV, gila kot. Pergi sekolah, budak sekolah bawa beg LV. Tak menitik ayam liok, cikgu tengok. Ada tak budak LV sekolah Seberang Jaya ke mana? Budak sekolah pergi sekolah bawa beg LV, cikgu tengok menitik ayat liok. Sebab apa? Tok nenek moyang kaya. Dia akan mai rasa kebanggaan, ujub tu ada. Itulah penyakit Yahudi. So kita ni tak boleh kaya banyak keturunan sangat. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan jenis kaya banyak keturunan, jadi tuan-tuan saya sadangkan, tuan-tuan serahlah sebahagian kekayaan tuan-tuan kepada saya. InsyaAllah saya akan cuba. Kita tak boleh kaya sangat, tuan-tuan. Kena share dengan orang. Kalau kaya jadi Yahudi, dia mengaku sombong. Aba wastakbar. Penyakit iblis tu ada. Zaman pertama, zaman Nabi Daud sampai zaman Nabi Sulaiman, 1000 tahun sebelum Masih. Zaman ni fasa gemilang. Okey, zaman baik. Zaman selepas Nabi Sulaiman wafat, sehinggalah zaman Nabi Allah Isa AS, bermulalah fasa-fasa Yahudi dah mula naik taring, mula menindas, mula tak boleh kongsi dah. Bermula zaman-zaman bila Nabi apa? Sallallahu alaihi Muhammad, Nabi Ismail lahir daripada episod dan proses sembelihan, maka Yahudi mula membuat tanggapan, bangsa Arab yang daripada keturunan aku juga, daripada isteri kedua, aku daripada isteri pertama Nabi Ibrahim, aku kena sembelih sebab bangsa Arab lahir daripada azbahuk, peristiwa sembelih Nabi Ismail. Maka dia buat andaian bahawa Arab kena sembelih. Sebab tu setiap bangsa Arab dia sembelih tanpa ada rasa kasihan dan belas ihsan. Sebab itu dia buat andaian. Dia membenarkan andaian bangsa Arab mesti disembelih. Kalau setakat Nabi Zakaria, nabi-nabi digergaji, tuan-tuan, dibunuh. Setakat anak-anak Palestin nak sepak terajang, setakat tikam, setakat M16, nak rasa apa? Nabi pun mereka buat lagi kejam. Tu Nabi, ni anak-anak Palestin. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Maka bermula kekejaman. Okey. Fasa yang ketiga dia panggil fasa kesesatan dan kezaliman. Yahudi umat Nabi zaman Nabi Muhammad sehinggalah the final war. Sehinggalah Armageddon, sehinggalah akhir zaman. Dan kita berada di fasa ni. Fasa kezaliman dan fasa kesesatan. Tuan-tuan, setelah serangan kejutan yang diberikan oleh Brigade Al-Qassam, saya kita akan tengok siapakah Brigade Al-Qassam. Apakah ciri-ciri dan kriteria, serta apakah akan ada borang permohonan untuk menjadi tentera Brigade Al-Qassam? Jika ada, adakah aku layak? Untuk nak tahu, jangan ke mana-mana, ikuti perbincangan ini sehingga akhir rancangan. Tuan-tuan, pada tanggal 6 Oktober
telah berlaku beberapa peristiwa. Masalah ada Muhammad disebut tragedi Yom Kippur. Yom Kippur ni yaum, bahasa Ibrani yom, bahasa Arab yauman, yauma, hari. Hari penebusan dosa. Siri peperangan yang telah berlaku semenjak 6 Oktober 1948, 6 Oktober 1948, 6 Oktober 1956, 6 Oktober 1967, 6 Oktober 1973. Semua tragedi 6 Oktober. Walaupun ada kejadian-kejadian sepanjang 6 Oktober tu, hampir semua Israel, tak ada satu pun Israel menang. Yang ada hanya genjatan senjata. Jadi tragedi Oktober ni, tragedi yang memang sangat peristiwa bulan yang suram, malam dan memang membawa malang. 6 Oktober ni hari malang. Sejarah hitam. Apakah sejarah itu akan berulang? Kami takut every 6 Oktober Yahudi akan berjaga-jaga. Takut berlaku ulang tahun anniversary kekalahan. Akan berlaku ulang tahun. Malunya mereka dimalukan oleh tentera-tentera musuh. Sehinggalah 6 Oktober baru ni tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka berlakunya peristiwa serang hendak. Bukan 6 Oktober. 6 Oktober baru ni adalah hari Jumaat. Hari Jumaat adalah hari kita. Orang Kristian, dia ada beberapa kepercayaan. Orang Kristian, tuan-tuan, termasuklah Kristian Ortodok lama, Rom Byzantine lama diwarisi. Mana-mana peperangan yang berlaku pada malam gerhana bulan, maka kami cannot go. Memang dia akan kalah sebab mental akan down. Malam tu bukan malam, dia panggil macam malam semayang lah. Umpama macam tu nak faham. Malam ni kami tak boleh perang. Kalau lawan je kami kalah. Maka tentera Brigade Al-Fateh masuk pada tanggal malam 28 Mei. Isnin malam tuan-tuan, berlaku peperangan serangan fasa akhir, teknikal dan taktikal. Malam tu malam gerhana bulan penuh. Akhirnya tuan-tuan, kalah Maharaja Palai Ogos. Konstantin rebah di tangan anak muda berusia 21 tahun. Legend warrior. Setelah 1100 tahun, tak pernah jatuh, tak pernah runtuh, tak pernah kalah. Sebab apa? Sebab cerdik Konstantin Rom. Cerdik lagi orang Islam yang bernama Al-Fatih. Cerdik, canggih. Cerdik, secanggih dan secerdik sistem navigasi dan komunikasi radar pesawat kota Ashkelon, Israel. Cerdik dan canggih lagi senjata Hamas. Sehingga mampu meratah, membunuh pada hari pertama saja 300 orang komander, jentera-jentera dan jeneral-jeneral utama Yahudi yang tak pernah kalah. Muslimin dan muslimat Allah. Jadi Yom Kippur ni perang Israel Arab yang berlaku pada tanggal Sallallahu Alaihi Muhammad. Kalau boleh kita tengok pada sejarah tuan-tuan, kita ulang kaji sikit. Yom Kippur ni peperangan yang telah berlaku apabila Islam ketika itu berlawan dengan Liga Arab. Okey, Liga Arab ni bermaksud Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ketika mana Islam ketika itu bersatu, koalisi agama ketika itu bersatu menentang Israel, di mana Mesir, Suria, Syria memimpin. Jordan, Palestin, 4 negara bersatu. Nak beritahu bahawa Islam kalau bersatu memang hanap Israel. Sebab hampa hanya 7.5 juta. Satu dunia 14.5 juta. Kita 7.8 bilion. Hantar 10% pun kita menang lah. Secara teori. Dengan syarat hampa bersatu. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka ini yang dikatakan tuan-tuan, kejadian yang sangat ditakuti oleh tentera Israel. Sebab kejadian ini adalah kejadian ulang tahun kekalahan yang telah dimalukan. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ketika mana berlakunya Liga Arab telah bersatu menentang koalisi. Pada tanggal 6 Oktober 1973 berlakunya, kita sebut oleh ulama akhir zaman eskatologi mengatakan 6 Oktober 1973 perang Arab Israel. Dia panggil perang Badar moden. Kerana apa? Kerana tentera-tentera Islam bersatu ketika itu. Iaitu berlaku sepanjang 2 minggu, 5 hari, bermula 6 hingga 25 Oktober 1973. Itulah kali terakhir Israel kalah.
Jadi 6 Oktober 1973 sampai 6 Oktober 2023 genap 50 tahun. Jadi 6 Oktober baru ni Israel meraihkan malam pesta muda-mudi. 50 tahun kita tak pernah kalah. Dan kitab lama saya pernah kongsi, pegangan Yahudi sepanjang 76 tahun kami memerintah, bermula 1948 peristiwa Nakbah. Kalau kami kalah besar sepanjang 76 ni, maka menandakan Israel akan kalah buat selama-lamanya. Tapi kalau kami tak pernah kalah dengan kekalahan yang teruk dan besar sepanjang 76 tahun kami memerintah Palestin ni, maka kami akan hidup sepanjang, mungkin sampai ke kiamat. Itu pegangan orang Yahudi. Tengok tuan-tuan, dalam diam, dalam senyap, ketika mana Israel sedang meraihkan 6 Oktober, kita tidak ada serangan, kita sudah bebas. Tiba-tiba masuk 7 Oktober. Tadi saya kata apa? Kristian tak boleh lawan, pantang titik kelemahan mereka. Jangan lawan malam gerhana bulan. Itu Kristian. Kalau Yahudi, apa pantang larang dia? Jangan lawan pada hari Sabtu, Yaumus Sabat. Itu dah hari mulia mereka. Geng-geng Ortodok kan hari Sabtu kan, dinding ratapan hari Sabtu. Cerdik saya ulang balik ayat tu. Secerdik Israel, nampak tak? Teknikal dan spiritual bergabung. Hamas memikirkan titik lemah Yahudi adalah pada tanggal bukan 6. Oh, tak apa. 6 Oktober kami tak kacau. Hampa seronok dulu. Hampa buat kenduri tahlil dulu. 6 Oktober tu. Masuk 7 Oktober tuan-tuan. Hari yang unexpected. Tak disangka. Dibawa segerombolan tentera yang bukan jalan bawah. Tuan-tuan, Israel, dia fokus pada jalan Kota Eshkelion Israel, tuan-tuan. Binaan, semua binaan Israel. 10 meter, 15 meter bangunan arkitektur yang dibina atas tanah. Kalau 10 meter bangunan tu, bawah tanah 30 hingga 50 meter. Sebab apa? Sebab Israel sangat takut bukan atas tanah. Sebab musuh mereka kan Hamas, Hizbullah, Sallallahu Alaihi Muhammad, Lubnan, itu musuh-musuh tradisi mereka. Dan geng-geng Al-Qassam bukan duduk atas tanah. Jadi kenapa perlu takut atas tanah ni? Sebab tu dia tak buat binaan yang tinggi-tinggi. Sebab binaan mereka mesti ke bawah lagi tinggi berbanding atas. Sebab laluan bawah tanah, Al-Qassam hidup bawah tanah. Dalam duk fokus atas tanah tu tuan-tuan, tiba-tiba datang serangan daripada atas yang tidak disangka. Dan hari itu pula lagi tidak dijangka. 7 Oktober adalah hari titik kelemahan Yahudi. Itu yang bagaikan ditampar oleh halilintar. Itu yang 300 tuan-tuan. Sallallahu Alaihi Muhammad. 300 tentera Yahudi tersungkur rebah. Masa depan Yahudi yang disebut dalam Al-Quran dan kitab-kitab tuan-tuan, Sallallahu Alaihi Muhammad, kitab Al-Fitan dan juga Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj juga menunjukkan bahawa summa bada'tum summa utum kama bada'tum wa utum min haitsu bada'tum. Kamu akan kembali seperti kalian seperti dahulu kala. Kamu akan kembali seperti zaman manual. Kamu akan berperang seperti zaman dahulu kala. Apa senjata, artileri, militeri, infanteri dan juga aset yang dimiliki oleh Al-Qassam yang ditakuti oleh Israel, tuan-tuan. Ini kita akan kupas. InsyaAllah saya akan bincangkan satu persatu saat lagi insyaAllah. Okay, sebelum tu, masa depan Yahudi dalam Quran, wa qadayna ila bani Israil fil kitab la tufsidunna fil ardi marratain wa la ta'lun 'uluwan kabira. Apa kata Allah? Dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kitab Taurat mereka. Pun disebut ayat ni, tafsirannya. Sesungguhnya kalian, wahai Yahudi, akan buat kerosakan di muka bumi ini marratain. Kerosakan pertama berlaku di Khaybar. 1,400 tentera umat Islam di bawah pimpinan general-general kekuatan Nabi pimpin, berlawan dengan tempat paling ampuh, benteng paling kukuh
di bumi Madinah yang namanya Khaybar mendominasi. Majoriti orang Yahudi berada di Madinah adalah Khaybar. Itulah senjata tempat paling ampuh yang mereka rasa tak akan runtuh. Tiba-tiba 1400 tentera muslimin pada tanggal 7 Hijrah, Nabi bawa pimpinan, ketumbukan yang Nabi berikan, tentera-tentera Islam yang diberikan kepada 10,000 tentera Khaybar Yahudi, akhirnya ranak kekalahan Khaybar sebab sombong sangat. Sebab tu tuan-tuan, sentimen Khaybar ni kita dah sebut banyak kali, mungkin first time tuan-tuan dengar. Yahudi dia sangat takut kalau anak muda Palestin pegang batu. Kalau tuan-tuan pegang senjata dengan anak Palestin pegang batu dan anak Palestin kata apa? Khaybar, Khaybar ya Yahud, Jaisu Muhammad saufa ya'ud. Hancur, hancur Khaybar wahai Yahudi. Hampa tak ingat ke Khaybar, peristiwa Khaybar tu peristiwa malang hampa. Macam terjadi Oktober lah. Itu sentimen titik kelemahan. Jaisu Muhammad, tentera Muhammad, siapakah? Imam Mahdi akan kembali. Dan di belakang Al-Mahdi adalah Brigade Panji Hitam kedua. Dan ciri-ciri itu ada tepat pada Brigade Al-Qassam. Dan benda itu sudah tiba, maka menggegar dan menggetar, mendebarkan setiap jiwa, nadi yang berdenyut, jantung yang berdegup, darah yang mengalir. Israel, wih, Panji Hitam kedua dah sampai. Terotok guru Imam Mahdi tak main lagi, hampa dah kalah. Baru Panji Hitam kedua, tak hantar lagi geng batalion 9. Ni geng batalion. Ni geng batalion ni. Nampak yang muka, walaupun main masjid selawat dalam pun tak pakai, tapi ni semua geng batalion ni. InsyaAllah. Tak apa, Israel tak cak selawat dalam tu. Yang penting apa pegang batu, apa sebut je. Okay, Khaybar, Khaybar. Walaupun terkencing dalam selawat dah, terkencing dah ni. Khaybar, Khaybar. Nak lawan, takut pun takut, berani pun berani. Ustaz Maneh kata, Khaybar, pegang yang tu ya. Israel akan takut. Sebab tu anak muda Palestin mesti dibunuh oleh pegangan kepercayaan mereka. Sebab itulah rekrut dan juga laskar-laskar udara, PSS, Pascal, VAT-69, pewaris Al-Qassam daripada anak muda yang pegang batu, yang boleh melaungkan Khaybar ya Yahud. Itu titik kelemahan mereka. Allah kata, hampa 2 kali kerosakan di Madinah. Apa kerosakan yang Yahudi buat? Mereka telah menghasut Aus dan Khazraj. 7 Hijrah, Aus dan Khazraj kan Nabi dah satukan dalam Hijrah. Yahudi dia hasut. Macam mana Yahudi dan Inggeris buat dekat Sharif Hussein dengan Sultan lah, Turki. Macam tu lah. Perangai tu diwarisi. Yang duk pergi cakap kawan, hantar dah dia ni kan, aku sembang tu dia memang nak, dia duk kata hang macam-macam. Dia pergi kat kawan ni, aku bukan nak kata hang, dia duk menghasut. Pergi kat kawan ni kata kat dia, pergi kat kawan ni kata kat dia. Mau tak berlawan tuan-tuan? Itu penyakit Yahudi. Akhirnya Aus dan Khazraj bergaduh seketika. Nabi tenteramkan Khaybar. Itu peristiwa Khaybar. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Maka kali kedua ini Palestin. Bila hampa jarah dan jajah tanah haram yang tak ada pun, hampa tak ada bukti, tak ada evidence, yang tak boleh janji, yang tak boleh claim kata itu tanah mereka, tanah hampa. Tanah kamu orang, tanah korang. KL sikit. Wahai Yahudi, korang jangan mengaku KL sangat korang jangan sibuk sangat mengaku Palestin tu negara korang, sebab tak ada evidence dan dalil. Sallallahu alaihi Muhammad. Kenapa hampa tak ikut sangat Nabi Musa waktu ajak dulu pergi ke Kanaan Palestin? Kenapa sekarang baru nak claim? Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Akhirnya bila berlaku kerosakan, Allah kata apa? Maka akan datanglah fa idza jaa wa'du ulahuma ba'athna 'alaikum ibadan lana. Tafsir Ibnu Katsir mengatakan ibadan lana, akan datang seorang anak muda, seorang lelaki yang paling soleh di dunia, yang tidak ada kekuatan yang boleh mengalahkan kekuatan mereka. Sebab itu Imam Mahdi ada 3 panji utama, dan ketiga-tiga panji batalion regimen ini tidak akan pernah dikalahkan. Jadi Brigade Al-Qassam memenuhi ciri-ciri dan kriteria tak pernah kalah dalam setiap siri serang hendap kepada Israel. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Jom kita tengok lagi tuan-tuan. Yahudi ketika terpisah 12 laluan Sallallahu Alaihi Muhammad dalam surah Al-Baqarah.
asyrata aina 12 laluan ketika Nabi Musa bawa Bani Israel 12 laluan, kabilah 1, kabilah 2, kabilah 3 sampai kabilah keempat, kabilah ke-12 sampai ke sempadan Laut Merah nak pergi ke Madian. Sampai ke Madian tengok orang sembah lembu. Minta pula, wahai Musa, kami nak tengok ilahan, minta Tuhan yang seperti mana kami tengok. Tadi kan kamu dah tengok kekuasaan Allah kan, hampa dah selamat daripada banjir, daripada Laut Merah kan. Sekarang kamu tengok Allah uji sekejap, ada satu kelompok manusia yang menyembah Tuhan binatang. Hampa minta Tuhan hampa dijelmakan dalam bentuk binatang, hampa kan percaya ada Allah itu Tuhan. Baru tadi yang tengok, oh Yahudi oi. Baru tadi beriman, malam dah kufur. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini penyakit Yahudi. Ibu-ibu dan ayah-ayah, maka yang hak tak follow Nabi Musa inilah bertebaran satu dunia, utara, selatan, timur dan barat, maka terpecah, menghasilkan antara 4 golongan utama. Kita sebut diaspora. Diaspora ni yang disappear, hilang dan bertebaran satu dunia. Dan kemungkinan diaspora inilah Yahudi yang pernah sampai di Pulau Pinang. Sebab ini bukan yang kategori Zionis. Mereka hanya bertebaran. Dan mungkin tidak ada sentimen-sentimen agama. Tentu belum ada kajian yang mendalam untuk Yahudi Pulau Pinang. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, tiba-tiba kan Yahudi Penang. Mungkin ada orang luar tak tahu kata Pulau Pinang ada Yahudi. Okey. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, tapi Yahudi yang telah dimatikan, perkuburan Yahudi. Jalan Zainal Abidin. Yahudi kedua kita sebut sebagai Daunama. Tuan-tuan, slide ni hanya untuk tuan-tuan lah. Mungkin tidak akan dimasukkan dalam ni sebab dia lah benda ni kan sensitif. Okey, Daunama ataupun Daunama. Inilah keturunan yang menghasilkan Mustafa Kemal Atatürk. Ayah dan mak salah seorang. Ada yang kata pendapat kata ayah dia Yahudi. Daunama ada yang kata mak dia. Tak apalah, kita tak bahas sebab tu. Tapi Yahudi Daunama ni Yahudi yang menghasilkan golongan orientalis. Hang masuk Islam, hang pakai kopiah, hang pakai jubah, hang pegang tasbih, siap-siap silap-silap boleh jadi imam kot. Tapi adalah Yahudi Daunama. Dia siap simpan janggut. Tuan-tuan cuba tengok kiri kanan, cuba periksa kok ada. Dia berpura-pura ni. Hoi, ni talang bermuka-muka. Yahudi inilah tuan-tuan, antara pandangan dan kajian saya mengatakan Yaqub Pasha. Dia masuk menyelinap dalam istana Sultan Muhammad Al-Fatih dan dia yang memberi racun kepada Sultan Muhammad Al-Fatih, akhirnya meninggal pada usia 49 ketika bersiap untuk menakluki Eropah dan juga Itali ketika itu. Jadi orang istana, orang kepercayaan. Kalau tuan tengok dalam dokumentari Paitat pun ada ramai Yahudi dalam tu. Jadi dayang, jadi pembawa minuman kepada Sultan. Hui. Kelebihan Yahudi ni dia licik dan cerdik yang tidak ada pada kita. Sebab tu tuan tengok 148 penerima hadiah Nobel, bukan Nobel, Nobel. Nobel ni kira anugerah paling genius dalam bidang chemistry, physics, biology, mathematics, bidang saya. Umat Islam tak sampai 40. If not I'm mistaken, kalau saya tak silap lebih kurang 40. Satu dunia ni Yahudi pemegang anugerah Nobel, termasuklah Thomas Edison, kan, yang kita belajar zaman-zaman sains, E is equals to MC square. Sallallahu alaihi Muhammad. Geng-geng tokoh-tokoh Archimedes, prinsip Archimedes kan, Pythagoras. Mereka memiliki penerima anugerah Nobel, semua Yahudi. So kita tercabar, sebab tu dia cerdik dan licik. Sampai dalam Islam pun dia boleh masuk. Akhirnya rana sejarah, terpadam sejarah. Jadi bila sejarah dibongkarkan, kita hak tak tahu ni dikecam oleh orang kita lah. Apa ustaz ni pandai-pandai belajar mana? Nampak tak? Yahudi main peranan, hak kena kecam Melayu, hak membunuh orang Melayu, yang dibunuh Melayu, hak menang Yahudi. Itulah permainan mereka. Tercapai KPI dan tercapailah, itulah hasrat mereka. Biar Melayu sendiri yang bunuh Melayu, biar Arab sendiri yang bunuh Arab. Itu hasil akhir, outcomes. Sebab tu dalam protokol Zionis dia ada konsep depopulation. Untuk mengurangkan manusia di dunia. Sebab akhir zaman biar kami takluk dunia bila Dajjal turun ni,
Depa tahu depa sikit. 14.5 juta, mana boleh nak lawan. Kalau semua 7.8 bilion umat manusia ni bangkit Islam, tuan-tuan, memang kalah dah. So nak buat macam mana? Mesti buat depopulation. Nak depopulate tu, mesti hantar spy masuk. Senyap, licik. Senyap-senyap, diam-diam. Bagi bergaduh, bagi berkelahi, bagi berpecah. Bagi Islam, bunuh Islam. Teror, bergaduh, berpecah, masuk negara, masuk politik, habis. Orang Islam makin mati. Islam yang bunuh Islam. Perang Ankara 1402. Timur Leng dengan Sultan Selim. Sallallahu Alaihi Muhammad. Sultan Turki Utsmaniyah. Islam dengan Islam. Semua tu adalah musuh-musuh yang buat. Muslimin dan Muslimat. Dua nama. Yahudi yang berpura-pura Islam. Yang ketiga, Zionis yang ada ni. Dia panggil Yahudi yang suka, mereka ni ketika dibuang. Tuan-tuan ingat tak peristiwa Holocaust 1945, Perang Dunia Kedua kan? Kita duk terima sejarah selama ni. Perang Holocaust ni Nazi Jerman tu kan. 6 juta rakyat Yahudi dibunuh. Kalau tuan-tuan tengok pada kajian, bukan 6 juta. Tak sampai Yahudi yang bunuh Yahudi. Antara Yahudi yang dibunuh ni siapa, tuan-tuan? Yahudi Ahli Kitab dan Ortodoks. Tak sampai 6 juta. Tetapi bila dimomok dan disogok dan diwar-warkan kata Yahudi dibunuh. Yahudi ni satu lagi nak kata kelebihan pun mungkinlah. Kelebihan Yahudi, dia play victim. Tak play victim. Hang serang, hang buat muka kesian. Hang rampas, hang buat muka bersalah. Dia rampas tanah Palestin. Apa Netanyahu kata? Apa ni Israel, apa ni Hamas ni? Tak beritahu berperang. Weh, takkan nak WhatsApp dulu kan? Assalamualaikum Netanyahu, kami on the way tau, sila prepare. Takkan perang nak kena beritahu. Kata Israel ni, Hamas ni telah menggunakan rosaknya kerosakan bangunan awam. Dia play victim, mengundang simpati. Benda tu yang dibuat dalam peristiwa Holocaust. Jadi dimomokkan tak sampai 6 juta. Tapi bila dunia menerima dan percaya kata 6 juta Yahudi hilang tempat tinggal, akhirnya bila Yahudi minta Palestin, maka kita, weh kesian, weh depa 6 juta, weh mati, weh kena bagi tanah, bagi. Nampak tak? Akhirnya menghalalkan penghijrahan Yahudi. Mereka sanggup bunuh orang mereka untuk demi mencapai misi. Itulah depopulation. Kalau sesama bangsa boleh bunuh, takkan orang Islam dia tak boleh bunuh. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Dan yang dibunuh adalah Yahudi, Ahlul Kitab dan Ortodok yang akhir zaman. Kalau mereka ni tak bunuh, mereka ni akan bangkit menentang Zionis. Dan mereka akan menyatakan kebenaran. Jadi geng-geng Yahudi yang betul mesti dibunuh oleh Zionis. Dan Yahudi ketiga, keempat, kita tutup perkataan free tu, dia datang dari perkataan Mason. Mason ni maksudnya apa? Tukang batu. Yang ni yang duduk di Mesir bersama Nabi Musa. Jadi tukang batu, hamba, tanpa gaji, tanpa allowance. Sallallahu Alaihi Muhammad. Tanpa ada sebarang apa-apa bayaran. Angkat batu, angkat bata, buat istana. Firaun 70 tahun, 40 tahun, 80 tahun, dah tua dah, tak angkat bata. Pam, kena libas oleh tentera-tentera Firaun. Akhirnya ketika Nabi Musa selamatkan, ya Allah, alhamdulillah, ya Allah, terima kasih. Bukan terima kasih, ya Allah. Thank you Musa, thank you Musa, thank you Musa. Oh, hang waktu tu hang terima kasih kat Nabi Musa. Ikut Nabi Musa bukan kerana Allah, tapi hanya nak selamat daripada musuh. Itu penyakit Yahudi. Geng ni bila dia bebas, tukang batu Firaun, Mason tu tukang batu. Bila bebas, maka mereka, aku sudah bebas daripada menjadi tukang hamba batu Firaun. Mason yang sudah bebas. Maka Mason yang sudah bebas itu kita sebut sebagai free. Maka dia gabung, lahirlah Freemason. Dan mereka inilah yang mereka anggap tidak ada satu agama di dunia yang boleh dijadikan sebagai pegangan. Aku sudah bebas. Free thinker, free builder, semua free. Agama yang bebas, pegangan budaya yang bebas, tidak ada sekatan, tidak ada halal haram. Ini Freemason. Picisan dan serpihan daripada Yahudi. Sallallahu Alaihi Muhammad. Panjang ni macam mana ni? Agenda Yahudi untuk menguasai dunia. Saya rasa yang ni saya skip dulu sebab dia agak ilmiah dan akademik.
Ini kena bentang di universiti ni, tapi saya ni dulu kita terus kepada kerosakan yang telah dibina. Mungkin saya pergi seperti selalu lah kot, kita tak perlu detail sangat sebab dah halang-halang siap dah. Okey, apa agenda dunia Yahudi untuk menguasai dunia? Dia panggil ahli, bukanlah ahli jemaah Dajjal, cuma saya hanya rebranding. Nak bagi tuan-tuan bagi perhatian. Dajjal dia ada jemaah dia ada community dia ada persatuan badan dia, generasi keturunan dia. Sallallahu alaihi wasallam yang mengagungkan one world order, yang mengagungkan United Nation, yang mengagungkan satu new world order, yang menganggap Al-Mesih itu Tuhan. Itu semua warisan keturunan daripada peninggalan Dajjal. Apa agenda mereka? Untuk menghancurkan Islam yang kuat dan mantap, runtuhkan institusi agama. Okey, maka dia akan buat masuk hantar proksi Yahudi, lahirlah liberalism, pluralism, syiahism. Boleh guna ayat tu? Syiahism, ayat baru. Okey, lahirlah sekularism, apa lagi? Ism yang ada untuk memecah perintah, memecah belah al-sunnah wal jamaah. Akidah ni mesti pecah. Maka lahirlah Syiah dan Khawarij. Muslimin dan muslimat, agama diruntuh melalui akidah. Akidah pecah, ibadah pecah. Ibadah pecah, syariah pecah. Syariah pecah, muamalah akan berbalah. Kompomnya. Itu natijah. Next. Protokol dia buat dah. Memang game plan. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila sebut macam ni, saya tak maulah sebut detail sangat sebab lagi dia akan jadi macam kita paranoid, kata ini ni semua tak habis-habis konspirasi. Tapi tuan-tuan, kita tak guna konspirasi pun, benda tu dah berlaku wujud sejak zaman Nabi Muhammad. Saya rasa kalau zaman Nabi pun ayat konspirasi cuma tak wujud zaman Nabi. Kalau dah ada mungkin Nabi pun guna konspirasi. Koalisi Bani Nadir, Bani Quraizah, Sallallahu alaihi Muhammad. Ni semua bani-bani utama dunia. Bani apa? Yahudi. Yang bergabung melawan tentera Al-Ahzab. Mereka dah buat, mereka dah mengatur. Itulah konspirasi. So apa lagi ayat yang kita tak, kenapa kita terlalu macam trigger sangat dengan konspirasi ni? Saya pun tak pasti. Mungkin ada benda yang kita tak setuju. Bukan semua benda. Contoh. Apa contoh tu? Nasi lemak bentuk 3 segi. Yang tu, ni konspirasi ni. Ustaz pun makan nasi konspirasi. Ustaz makan nasi Dajjal nasi Dajjal. Kesian maklum tu jual nasi lemak kan bungkus 3 segi. Kan 3 segi kan piramid kan Dajjal. Mata satu. Ustaz ni nasi lemak Dajjal ni haram. Kesian kat maklum tu. Itu barulah kita kata, itu dah terlebih over dah tu. Tak kena tempat. Tapi dalam situasi ni, ya kita kata ini memang konspirasi. Okey, kewangan dunia. Dia ada 13 suku bangsa, suku kaum, generasi kita sebut apa? Generasi Namrud ni yang menguasai dunia. 13 rangkaian Yahudi ni. Dia pegang sistem perbankan, sistem kewangan, sistem makanan, sistem kenapa Apple sistem telekomunikasi, okey? Tutup. Okey, sistem segala-galanya lah. Semua benda yang ada dalam diri kita ni, semua mereka pegang. Ni semua kamera ni. Kamera apa kena. Tak boleh nak buat apa dah sebab mereka pegang menguasai dunia. Sebab tu Nabi dibawa ke langit supaya Allah nak abang kat Nabi ajar umat untuk explore benda-benda rahsia, ilmu-ilmu alam supaya hampa jangan sampai Yahudi yang buat satelit. Hampa kena satelit ni orang Islam punya, tapi hampa tak buat, Yahudi take over. Itu duk salah Yahudi. Itu tujuan Allah angkat Nabi supaya ilmu ni meluas. Hebatnya. Kenapa orang Islam tak explore? Sebab tu saya bukanlah nak mengangkat, tapi saya walaupun saya basically I am majoring in additional and mathematical science. Bukanlah nak meletak diri itu, tapi saya rasa kita kena jadi orang yang multitasking, orang yang, ini sebenarnya ilmu yang perlu di-expand, dicambah, dikembang. Bila kita tak explore dalam semua bidang, orang lain akan ambil alih. Hampa biarkan agama lain ambil alih. So kita kena, mana orang Islam? Mana? Anak muda, mana? Kalaulah kita keluarkan semua, minta maaf cakaplah, semua anak-anak muda yang berada di dalam, boleh di dalam. Tahanan tak kisahlah serenti ke mana. Kalaulah semua direkrut masuk
Saya macam, sebab minggu depan hari Khamis ni ada program dengan Markas Division. Panglima minta saya bentang tajuk Al-Qassam ni. Meremang dengar jemputan daripada tentera. Ustaz kongsikan kepada kami apa modul operandi yang dibuat oleh Al-Fatih, apa persamaan dengan Al-Qassam. Kok kami nak buat, nak kami boleh share bersama apa perlu kami buat bila turunnya Al-Mahdi. Tentera kalau boleh fikir macam tahap macam tu, bagi saya memang hebatlah. Saya terfikir satu benda tuan-tuan. Kalaulah kita lepaskan semua abang-abang lelaki yang berada di dalam, semualah serenti ke apa kan, berapa juta umat lelaki ni, kekuatan anak muda, dan kita beri jawatan kepada tentera. Latih menjadi rekrut, konstable, laskar udara, PSS, 505 Wataniah, latih, latu cukup-cukup jadi tentera. Dan mereka ini akan direkrut sebagai pembela negara. Tuan-tuan setuju tak? Keluar, memanglah mereka ada problem, ada track record, kan, ambil barang. Tak apalah, yang tu kita padam sat. Bila masuk tentera ni kita latih, tak ada nak fikir benda-benda tak elok ni. Kan? Setuju tak? Boleh kita bagi cadangan kat pihak menteri ke? Boleh kita latih ketenteraan modul dalam penjara ni. Mereka ni akan diserap masuk dalam ketenteraan. Jangan pandang sejarah silam mereka, sebab Saidina Umar memiliki sejarah hitam dan silam yang sangat gelap. Tapi akhirnya jasadnya terbujur kaku di sebelah Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. 2 juta anak muda yang berada di dalam direkrut menjadi konstable dan tentera. Saya tak tahu jadi apa negara Malaysia ni. Tak tahulah aku idea ni sangat idealistik ataupun tak sesuai ke apa kan. Daripada depa duk keluar jadi balik, ambil barang balik, masuk balik. Kerajaan pula keluar dengan berjuta-juta untuk bagi makan free, duk habis macam tu kan, mati kerana barang. Berarti kena ambil isap. Sayang tuan-tuan, anak muda tercicir. Okey, sallallahu alaihi Muhammad. Ke mana dah? Okey, maka semua ni akan dipegang oleh sistem Yahudi. Tuan-tuan tengok, saya tak sempat nak share tadi, ada benda saya nak share sebenarnya. Yahudi ni, tuan-tuan tengok dekat, saya pernah sebut. Tak ada orang tuntut phone. Okey, tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok dekat sallallahu alaihi Muhammad, dekat FB kita, sebelum kita nak login dan sign in tu kan, tuan-tuan akan nampak peta dunia. Kan? Ada sebelah tunjuk kat sini. Okey, tuan-tuan try buka FB waktu nak login. Dia punya awal masuk tu, sebelum login tu, dia akan ada peta dunia. Nampak tak? Dalam peta dunia FB tu, dia panggil apa? Ikon lah, ikon FB tu. Okey, ikon FB, dia ada peta dunia. Dan peta dunia tu dia ada lambang catur. Pasal tak? Dan lambang catur tu dia ada network, dia ada catur ni net, dia bersambung dengan catur kedua, catur ketiga. Dan catur tu dia letak satu dunia. Dan tuan-tuan bilang, catur tu lengkap 13 biji. Siapa pemegang FB? Zuckerberg kan? Dan dia juga antara Yahudi terkaya di bawah rangkaian Yahudi ni. Apa maksud 13 itu? Dan kenapa dia letak satu dunia? Tapi itulah yang kita sebut, kita terlalu konspirasi. Tapi itulah hakikat dia tuan-tuan. Mereka pegang 1 inci dunia. Setiap angle mereka kuasai. 13 keturunan Rothschild Yahudi. FB itu contoh. Bukan saja-saja buat lambang catur tu. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Okey. So pemerintahan, cara hidup, hubungan antarabangsa semua akan dikonquer. Okey tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Okey, saya nak tutup dengan tragedi Oktober, perang Islam dan juga Yahudi ni. Okey. Ketika mana berlaku peristiwa ni, kita nak tengok tuan-tuan, siapakah orang belakang Brigade Izz ad-Din Al-Qassam, nama sebenar awal. Okey. Nabi kata apa? Tidak akan datang hari kiamat sehingga kaum muslimin memerangi kaum Yahudi dan membunuh mereka, sehingga bersembunyilah Yahudi di belakang batu dan kayu. Lalu batu, la syajar, la hajar, wala dabbah, dan kayu berkata, ayuhal muslimun, ya ibadallah, hadha yahud, uqtulu. Tidak ada satu benda, pokok, ulat, binatang, hayawan, objek yang tidak akan berkata, wahai umat Islam sembilang sebarang jaya, ni Yahudi, uqtulu, kemarilah